سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 10, baris yang ke-8 daripada atas. Muka surat 10, baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan suluhi qadim. Tidak. Dan suluhi qadim. Dan yaitu suluhi qadim, ta'alluq keduanya, kedua sifat sama dan sifat basar dengan kita. Kita ni makhluk lah, maujudat, perkara yang ada di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maujudat, perkara yang ada yang baharu. Jadi kita ni makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'alluq keduanya, kedua sama dan basar dengan kita dahulu daripada ada kita, sebelum kita diadakan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanjizi hadis, yaitu ta'alluq tanjizi hadis, ta'alluq keduanya, kedua sifat sama dan basar dengan kita, kemudian daripada ada kita. Selepas kita diadakan oleh Allah, Allah mendengar dan melihat akan zat, akan sifat kita yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sambungan ta'alluq sama basar. 3 ta'alluq. Jadi ta'alluq ni adalah benda ni, fungsi, tugas, kerjaan. Fungsi, tugas, kerjaan, sifat. Jadi ta'alluq bagi sifat sama mendengar. Ta'alluq bagi sifat basar melihat. Allah yang bersifat dengan sifat sama mendengar akan sekalian perkara yang ada, sama ada perkara yang ada tu perkara yang qadim, yang sedia kala, ataupun perkara yang ada tu perkara yang baharu. Allah yang bersifat dengan sifat basar, ta'alluq basar adalah melihat akan sekalian perkara yang ada, sama ada perkara yang ada tu qadim, sama ada perkara yang ada tu baharu. Jadi ta'alluq bagi sama mendengar
akan sekian perkara yang ada. Ta'alluq bagi basar melihat akan sekian perkara yang ada. Jadi satunya sifat yang ada di zat Allah. Yang keduanya ta'alluq bagi sifat. Kita faham dah tu ta'alluq mana fungsi hijaan bagi sifat. Yang mana sifat 20 ni yang ada ta'alluq 6 sifat. Qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Jadi ta'alluq sifat qudrah mengada dan meniada. Itu ta'alluq dia. Pergi kepada qada rukun nikmat yang keenam. Ta'alluq bagi qudrah, bagi iradahnya menentu, menetapkan, memutuskan sekalian perkara pada azal. Itu ta'alluq iradah kena kepada qadar rukun iman yang keenam. Kemudian ta'alluq bagi sifat ilmu mengetahui akan sekalian perkara, sama ada perkara wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Jadi mengetahui sekalian tu dia panggil ta'alluq ilmu. Jadi hak 6 sifat ni ada ta'alluq. Sifat hayah tiada ta'alluq. Allah yang bersifat dengan sifat hayah menghidupkan akan makhluk. Menghidupkan akan makhluk adalah ta'alluq fungsi bagi sifat qudrah. Sifat yang pertama sifat wujud. Allah yang bersifat dengan sifat wujud, apakah ta'alluq bagi sifat wujud? Tidak ada. Mewujudkan makhluk, mengadakan makhluk, itu ta'alluq bagi sifat qudrah. Jadi ta'alluq ni fungsi hijaan. Jadi sekarang ni kita bicara ta'alluq bagi sifat sama dan juga ta'alluq bagi sifat basar. Jadi satunya sifat, satunya ta'alluq sifat. Yang mana terkadang kita dua ni kita tak pandai nak bahagikan, tak pandai nak asingkan. Tapi kedua-dua ni ada di akidah kita belakang. Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat sama dan basar. Itu satu pegangan. Kemudian kita berpegang pula Allah yang bersifat dengan sama dan basar ini mendengar dan melihat. Jadi mendengar dan melihat tu ta'alluq bagi sifat sama dan basar yang memang kita berpegang dah. Kita berpegang sifat sama, sifat basar ada di zat Allah. Itu sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat kesempurnaan bagi Allah yang ke-11-nya sama, yang ke-12-nya basar. Mana kita berpegang sama basar ada di zat Allah. Itu pegangan kita dah. Kemudian kita berpegang juga Allah yang bersifat dengan sama basar tadi ni mendengar dan melihat. Itu ta'alluq dia. Sebab kitanya berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini hanya berpegang Allah mendengar dan Allah melihat, tetapi sifat sama, sifat basar tidak ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bersifat dengan sama basar. Sifat ma'ani daripada qudrah sampai ke kalam tak ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah ni ditolak sifat qudrah iradah sampai ke kalam. Qudrah iradah sampai ke kalam tak ada di zat Allah. Wujud kidam bakak ya. Mu'tazilah pun berpegang wujud kidam bakak. Tapi Mu'tazilah berpegang bahawa qudrah iradah tak ada di zat Allah. Lepas tu Allah tidak berkuasa mengada meniada. Allah tidak berkehendak menentu. Allah tidak mengetahui ke? Allah tidak mendengar melihat ke? Oh, kalau tidak berpegang Allah berkuasa, Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat, kafir lalu dah tunya. Kafir lalu dah lah tu. Mu'tazilah berpegang Allah berkuasa mengada meniada, tetapi bukan dengan sifat qudrah, dengan zat sendiri. Mana ni? Allah menentu menetap dengan zat, bukan dengan sifat iradah.
Allah mengetahui segala-gala dengan zat, bukan dengan sifat ilmu. Allah hidup dengan zat, bukan dengan sifat hayat. Allah mendengar dengan zat, bukan dengan sifat sama. Ini Mu'tazilah. Allah melihat, tapi bukan dengan sifat basar, dengan zat. Jadi Mu'tazilah, dia tolak sifat ma'ani, kudrah sampai ke kalam, ada di zat Allah, mereka tolak. Tapi mereka berpegang Allah mendengar. Mereka berpegang Allah melihat. Tetapi bukan dengan sifat, dengan zat. Gitu. Pegangan mereka seumpama tu. Kalau kita banding kita lah contohnya. Kita ni. Contoh kita kata zat dengan sifat. Zat tubuh kita. Sifat contohnya kudrah, tenaga tubuh kita. Yang mana kalau tak ada sifat kudrah, walaupun zat tu segomego sekalipun, walaupun zat tu gemuk metong sekalipun, tapi kalau dah tak ada sifat kudrah, tak ada sifat kudrah, tak boleh nak gerak juga. Kalau kata berkuasa dengan zat, orang hak zat tubuh comel tu boleh bergerak lah. Tapi kenapa tubuh comel tu, hak makan sedap tu, kenapa orang buat belaka? Sebab zat hak comel tu, Tuhan tak letak sifat kudrah di situ. Jadi mana gerak diam kita bukan dengan zat, dengan sifat kudrah. Ni contoh. Mu'tazilah dia tolak sifat. Buat bandingan dengan hak kita. Jadi Allah kuasa dengan zat, bukan dengan sifat kudrah. Allah mendengar dengan zat, bukan dengan sifat sama. Allah melihat dengan zat, bukan dengan sifat basar. Ini Mu'tazilah. Kita, Allah bersifat dengan sifat sama. Allah bersifat dengan sifat basar. Itu satu. Kita pun berpegang pula, Allah yang bersifat dengan sifat sama tadi ni, mendengar. Itu takluk. Kita pun berpegang, Allah yang bersifat dengan sifat basar, melihat. Melihat tu takluk. Tu je. Walaupun kita kadang-kadang nak beza molek, satunya sifat kena pegang molek. Takut jadi Mu'tazilah, mereka tolak sifat sama basar di zat Allah. Tak ada kita gitu. Tapi kita ni antara sifat dengan takluk tu kita jadi macam capu, jadi macam sekali je. Tak sekali tu. Tak sekali, dua pegangan. Yang pertama berpegang Allah bersifat dengan sifat sama. Allah bersifat dengan sifat basar. Yang kedua, berpegang Allah yang bersifat dengan sifat sama, mendengar. Mendengar tu takluk. Allah yang bersifat dengan sifat basar, melihat. Melihat tu takluk. Sama basar tu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua. Satunya sifat yang ada di zat Allah. Satunya ta'alluq bagi sifat. Mana kita? Dua-dua tu pasti ada di pegangan. Tapi biarlah kita boleh asingkanlah. Sebab itu dua pegangan tu bukan sekali. Dua pegangan. Jadi nak pergi pada ta'alluq bagi sifat sama ni. 3 ta'alluq. Sifat sama 1. Ta'alluq dia 3. Sifat sama 1. Ta'alluq dia 3. Perkara yang Allah dengar, perkara yang Allah melihat, tu banyak tak ada penghujung lahnya. Allah akan mendengar melihat segala-gala termasuk sampai ke hari akhirat, sampai ke syurga neraka. Allah mendengar, Allah melihat. Jadi perkara yang Allah mendengar, perkara yang Allah melihat, itu banyak tak ada penghujung. Tapi sifat sama basar hanya 1. Pecahan takluk, ia pecah kepada 3. Dia gitu. Tapi sifat sama 1, sifat basar 1. Takluk sama basar 3. Barang yang Allah mendengar, barang yang Allah melihat, tidak ada penghujung. Tidak ada penghujung lah. Sebab nanti akan berlaku di syurga dan neraka. Allah mendengar juga. Allah melihat juga. Tapi sifatnya
Satu. Sebab kita bicara dahulu, sifat yang keenam, sifat wahdaniyah. Keesaan. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Apa makna keesaan pada pada sifat? Apa makna satu pada sifat? Dengan bahawa tiap-tiap satu sifat tu satu. Kudrah satu, iradah satu, ilmu satu, hayah satu. Sifat sama satu. Itu keesaan pada sifat. Sifat basar satu. Itu keesaan pada sifat. Ta'alluq tiga. Itu kata sifat lain. Ta'alluq lain. Kemudian pula perkara ni perkara yang Allah Ta'ala dengar, perkara yang Allah Ta'ala ni melihat, tu tidak ada penghujung. Tu tidak ada penghujung. Perkara yang Allah Ta'ala mendengar, perkara yang Allah Ta'ala melihat, tidak ada penghujung. Jadi sifat sama satu, sifat basar satu, ta'alluqnya ada tiga. Yang pertama yang kita baca minggu lepas, ta'alluq tanjizi qadim. Kemudian yang keduanya ta'alluq suluhi qadim. Yang ketiganya ta'alluq tanjizi hadis. Qadim sedia kala, qadim sedia kala, hadis baharu. Tanjizi ni pada bicara sifat kudrah terdahulu. Tanjizi bicara sifat kudrah terdahulunya, dia letak makna meluluskan. Meluluskan itu makna tanjizi. Dengan bahawa luluh ni dengan makna Allah dengar, Allah lihat. Tu luluh. Allah dengar, Allah nampak, tu lulus. Jadi Allah dengar, Allah nampak ni ada yang qadim, tanjizi qadim, ada yang hadis, tanjizi hadis. Sebab perkara yang Allah Ta'ala dengar dan lihat, ada yang Allah Ta'ala dengar lihat sedia kala, iaitu Allah mendengar dan melihat akan zat Allah dan sifat Allah yang qadim. Allah mendengar akan zat Allah dan sifat Allah yang qadim. Allah melihat akan zat Allah dan sifat Allah yang qadim. Allah mendengar, Allah melihat, qadim juga. Tanjizi qadim. Itu sahaja. Ini sama juga. Sebut tanjizi qadim tak pandai. Tapi kita pasti berpegang. Allah mendengar dan melihat akan zat Allah sendiri. Allah mendengar dan melihat akan sifat Allah sendiri. Jadi bila Allah mendengar dan melihat zat Allah dan sifat Allah, zat Allah sedia kala qadim, sifat Allah sedia kala qadim. Allah mendengar, Allah melihat pun sedia kala jugalah. Jadi dipanggil ta'alluq tanjizi qadim. Itu jelah. Pergilah pula kepada zat dan sifat yang baharu. Mana zat dan sifat yang baharu ni? Zat sifat yang baharu ni kok zat kita, sifat kita. Bila Allah mendengar dan melihat akan zat dan sifat kita, selepas kita diadakan oleh Allah. Bila Allah mengadakan kita baharu, jadi Allah mendengar dan melihat akan zat dan sifat kita pun mendengar dan melihat yang baharu, dipanggil tanjizi hadis. Itu sahaja. Jadi tanjizi qadimnya Allah mendengar dan melihat akan zat Allah dan sifat Allah. Tanjizi hadisnya Allah mendengar dan melihat akan zat dan sifat kita yang baharu. Itu tanjizi qadim satu, hadis satu. Didatangkan satu lagi ta'alluqnya suluhi qadim. Suluhi qadim.
Ini bicara dah dahulunya, dibicara sifat kudrah, dibicara sifat iradah. Bicara sifat ilmu, satu sajalah. Tanjizi, qadim. Allah mengetahui segala-gala perkara pada sedia kala. Satu saja takluk. Hayah tak ada takluk. Hayah tak ada takluk, itu jelas dah. Sekarang ilmu, sifat ilmu Allah satu. Keesaan pada sifat. Takluk ilmu Allah satu juga. Sifat ilmu Allah satu. Akak jari gini macam nak suruh ngucap pun. Akak jari ni langsung ngucap dah. Asyhadu tu. Jadi akak jari macam suruh ngucap. Bukan. Satu. Bukan suruh ngucap ni. Satu. Jadi ilmu Allah satu. Takluk ilmu satu juga. Tanjizi qadim. Allah mengetahui segala-gala perkara pada azali. Ada tanjizi hadis. Allah mengetahui yang baru. Mustahil sama sekali. Kalau ada tanjizi hadis bagi ilmu, Allah mengetahui yang baru, makna sebelum tu jatuh jahil Allah. Mustahil sama sekali. Oh, kalau kita memanglah tanjizi hadis. Sebab kita pun ada pun baru dah. Kita ada pun baru dah. Mengetahui kita baru. Sebelum tu kita jahil. Kita dilahir kadang-kadang kita tak tahu apa perkara sekalipun. Itu kita lah. Tapi mengetahui kita pun semuanya kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu satu sifat dan satu takluk. Allah mengetahui segala-gala kepada azal. Mustahil tanjizi hadis. Allah mengetahui yang baharu. Mustahil sebab jatuh kepada sebelum tu Allah jahil. Mustahil lah. Suluhi qadim. Allah boleh mengetahui. Tapi Allah belum mengetahui. Mustahil juga. Dia berbeza dengan iradah. Iradah ni ada dua. Tanjizi qadim, suluhi qadim. Ni kita ulang balik ni. Ulang sentiasa. Jadi iradah ada dua. Dia kena buat catatan sendiri. Lepas tu kita pun mentalaah lah. Jadi iradah ada dua. Suluhi qadim dan tanjizi qadim. Apa tanjizi qadimnya? Allah menentukan pada sedia kala. Menentukan kita ada pada masa sekian-sekian. Kita dilahirkan jantina, lelaki ataupun perempuan. Kita dilahirkan sama ada bayi itu kecil ataupun besar. Putih ataupun hitam. Itu tanjizi qadim. Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Suluhi qadimnya macam mana? Allah boleh menentukan segala-gala pada sedia kala. Boleh menentu ada kita pada masa tu ke, pada masa lain ke, pada maha. Allah boleh menentukan. Suluhi dia panggil. Allah nak menentukan kita lahir sebagai lelaki ke, sebagai perempuan ke, boleh belaka. Allah nak menentu kita lahir ni kecil ke besar bayi tu, boleh belaka. Allah nak menentukan bayi tu putih hitam, boleh belaka. Sebab itu perkara haru. Tapi Allah menentukan sungguh, sebahagian je lah. Kalau Allah menentukan lelaki, Allah tidak menentukan perempuan. Allah menentukan kecil, tidak menentukan besar. Allah menentukan putih, tidak. Allah menentukan hitam. Tapi Allah boleh tak nak menentukan kita tu perempuan? Allah boleh menentukan lelaki, Allah boleh menentukan perempuan. Suluhi, boleh. Menentu sungguh, lelaki, tidak perempuan. Perempuan, tidak lelaki. Itu tanjizi qadim. Hak menentu sungguhnya, dia panggil setengah. Ni. Dia gini, dia hak iradah ni dua ayat. Satunya menentu akan sekalian. Menentu akan setengah. Dia ada dua ayat. Menentu akan sekalian perkara mungkinat. Perkara yang harus ada, harus tiada. Menentu akan sekalian
Dia ni menentu akan setengah. Sekalian ini pergi pada suluhi koding. Boleh. Sekalian mana macam mana? Nak menentu lelaki? Boleh. Nak menentu perempuan? Boleh. Hak dia. Nak menentu kecil? Boleh bayi tu. Nak menentu besar? Boleh. Nak menentu putih? Boleh. Nak menentu hitam? Boleh. Itu sekalian. Tapi hak Allah menentu pada azal sungguhnya setengah. Menentu lelaki tidak perempuan. Menentu perempuan tidak lelaki. Sebagai setengah bukan sekalian. Kalau sekalian, lelaki dan perempuan. Itu sekalian. Dah tak setengah. Kalau Allah menentukan kecil, Allah tidak menentukan besar bayi itu. Kalau Allah menentukan besar, Allah tidak menentukan kecil. Kalau Allah menentukan putih, Allah tidak menentukan hitam. Kalau Allah menentukan hitam, Allah tidak menentukan putih. Jadi panggil apa? Setengah. Ini tanjizi koding bagi iradah. Hak rukuk main kenang qadar tu. Tapi Allah boleh tak nak menentukan sebaliknya? Dia hak dia. Apa tak bolehnya? Suluhi koding. Boleh sajalah. Boleh. Ada ni. Sama macam contoh kita lah. Contoh. Kita nak memutuskan hak mana-mana pun boleh belaka. Dah kita ketua kan contoh. Kita ketua. Kita boleh menentukan komandan kita lah. Tapi kita menentukan sungguh satu je lah. Pada ni. Ni contoh-contoh. Nak suruh mari pukul berapa? Kita boleh menentukan mari pukul 8. Boleh. Kita boleh menentukan mari pukul 9. Boleh. Pukul 10. Boleh atas kita lah. Kita bawa. Tapi kita menentu sungguhnya pukul 8. Tak pukul 9. Pukul 9. Tak pukul 8. Ada. Okay, menentu belaka. Mari pukul 8. Pukul 9. Pukul 10. Penipal dia nak bawa. Menentu. Boleh menentu belaka. Bawah tu boleh tak nak menentu memutuskan mari pukul 8? Orang ikut belaka. Boleh tak menentukan mari pukul 9? Orang ikut belaka. Dah dia bawa. Boleh tak menentukan mari pukul 10? Boleh belaka. Itu suluhi dia panggil. Tapi menentu sungguh satulah. Takkan siapa ke ikut dang gitu. Pening orangnya. Jadi bawah buat putusan. Mari pukul 8. Itu panggil tanjizi. Jangan mari pukul 9. Jangan mari pukul 10. Tak boleh masuk. Ada ni. Sebab apa? Sebab ini letak dah tanjizinya. Kena mari pukul 8. Kalau nak menentukan mari pukul 9. Kau pandai dia lah. Kau dia. Dia boh. Boleh. Tapi menentukan sungguh. Setengah saja. Pandai ni. Itu beza dia. Satunya suluhi koding. Satunya tanjizi koding. Ta'aluk bagi sifat iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kudrah dipecah kepada suluhi kodim, tanjizi hadis, qabdah. Mana? Kita nak bicara hak qabdah tu, kita bicara hak. Dia ginilah. Kalau kita buat banding. Boleh nak bicara hak qabdah, buat banding gini. Maknanya, suluhinya macam mana suluhi boleh. Bila kita ada duit, boleh tak kita nak beli? Boleh duit kita. Tapi tak beli pun lagi. Boleh saja. Siapa masa jumpalah barang yang kita berkenan. Jumpa barang yang kita berkenan. Duit yang ada ni kita boleh membeli. Ada duit boleh lalulah. Tak ada duit tak nak belinya. Bila ada duit boleh. Boleh saja. Tapi tak belilah. Sebab tak jumpa barang lagi. Jumpa barang yang kita berkenan. Kita pun tawar-menawar, okey, kita pun setuju. Tapi masa tu, dia panggil dalam qabdah, genggaman kita. Kita boleh membeli dan kita boleh batal balik. Genggaman kita. Genggaman kita. Sebab tuan kedai tak paksa kita. Tapi kita bicara molek dah, tawar-menawar. Kenang dah kitanya. Ada ni. Tapi, dalam genggaman kita, nak beli sebab mana kena dah dengan kehendak kita tu. Barang harga apa jadi dah. Dan genggaman kita pakai sayang semula duit. Minta maaf lah. Okay. Tak jadi lah. Boleh je dalam genggaman. Kita pun beli sungguh. Itu panggil tanjizi beli sungguh tu. Tapi hak suluhinya. Asalkan ada duit. Boleh. Ni kalau kita ni orang hak lelaki hak sihat. Maknanya dia boleh contoh ni contoh tu belaka ni. Boleh nak panjat pokoknya. Boleh.
Tapi panjat sungguh tanjizi. Pernah? Tak pernah. Ke pernah? Tapi kita yang tak pernah panjat pokoknya ni, boleh ke tak? Boleh lah. Tak bolehnya. Tapi tanjizi, panjat sungguh, tak pernah-pernah pun. Jadi kita pergi ke pangkal pokoknya tu. Dalam qabdah dan genggaman kita. Kita nak panjat boleh, kita nak balik rumah semula pun boleh. Kita pun panjat sungguh, tanjizi dia panggil. Panjat sungguh pada masa tu. Boleh panjat? Boleh panjat sebelum tu lama. Dah boleh panjatnya. Dan mungkin boleh panjat tu sampai ke mati. Boleh panjat tapi tak pernah panjat. Mungkinlah. Itu beza suluhi dengan tanjizi. Qabdah selagi di tengah tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah. Kudrah Allah, kudrah yang qadimah. Kudrah yang sedia kala. Allah yang bersifat kudrah boleh mengada, boleh meniada pada sedia kala suluhi qadim bagi kudrah. Allah mengada sungguhnya tanjizi hadis sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Allah mengendaki pada azal seseorang dilahirkan pada 1980. Allah boleh melahirkan dia sedia kala. Suluhi qadim boleh sajalah. Sebab Allah bersifat dengan sifat kudrah sedia kala. Boleh melahirkan seseorang pun sedia kala. Iradah menentukan seseorang tu lahir pada 1980. Sampai masa 1980 dalam genggaman kekuasaan Allah. Allah nak melahirkan pun boleh, Allah nak tidak melahirkan pun boleh. Tapi Allah akan melakukan sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendak pada azal. Jadi apabila Allah kehendak pada azal, tanjizi qadim bagi iradah, menentukan akan dilahirkan 1980, cukup masa Allah pun melahirkan. Itu tanjizi hadis bagi kudrah. Tanjizi qadim bagi iradah, qadar, rukun nikmat yang keenam. Tanjizi hadis bagi kudrah, qada, rukun nikmat yang keenam. Ini perici. Oh, ngulang balik. Ngulang. Apalah, macam sebut minggu lepas lah. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi biarlah kita ngaji kodoh kapung pun biar boleh sikit sebanyak. Begitulah. Kalau bunyi fardu kifayah, kita mengaji pun tak apalah, tak pandai pun. Jadi mengaji dah. Belajar dah. Biarlah boleh ambil. Walaupun fardu kifayah. Dia ilmu ni, dia biar nampak tu barulah kita insya-Allah dengan ilmu tu tak akan renggang dah dengan ilmu. Kita mudah renggang dengan ilmu ni bila kita tak nampak. Mudah renggang lah. Boleh mula-mula tu bolehlah sebab ada sokongan. Ada kawan ke, ada apa ke, ikut kawan je lah. Tapi tak berapa secara molek sebab tak faham. Bila faham molek tu barulah. Kalau kawan kita tak ada pun, kita masih lagi akan istiqamah. Sebab kita faham dah. Walaupun hak ilmu hak fardu kifayah pun, tapi tetap pahala wajib. Atau orang belajar daripada muda sampai tua, orang pelik lah. Ayah haji dengan mak haji ni kat sekelamin, kenal tak kenal dia belajar dah. Apa benda dia duduk belajar sampai tak habis-habis. Ada orang yang tak biasa mengaji, dia pelik lah. Yang kawan tu dia suka. Dia suka dengan ilmu tu, dia nampak. Lepas tu dia jadi tak renggang tu. Mana tak dia nak pisah dengan ilmu. Tak belajar tu bagi dia tak cukup. Ni jadual hidup tak cukup. Kita ni belajar tu seolah-olahnya mengganggu jadual hidup. Kalau tak mari masjid surat, banyak benda duduk rumah boleh buat. Padahal tak buat banyak benda pun, nak main telefon je. Yang banyak benda apa buat? Main telefon. Tu banyak bendanya. Mana ulang-ulang tu yang mudah-mudahan tahu kita faham. Sebab hakikinya belajar ni ikhtiar usaha. Ikhtiar usaha tak berkah. Yang jadi kita faham nampak erti itu semuanya datang daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita balik kepada hak ta'alluq samak dan basar.
Allah mendengar, Allah melihat akan zat Allah dan sifat Allah yang sedia kala. Allah mendengar dan melihat pun sedia kala. Tanjizi, qadim bagi samuk dan basar. Dan suluhi qadim, dan iaitu ta'alluq dan iaitu suluhi qadim, ta'alluq keduanya, ta'alluq samuk dan basar dengan kita dahulu daripada ada kita. Ni huruf semula. Dan tanjizi hadis. Ni saya sebut dah tadi, tanjizi hadis, iaitu ta'alluq keduanya, yakni samuk dan basar dengan kita kemudian daripada ada kita. Selepas Allah mengadakan kita, ada dah zat kita bayi itu, maka Allah mendengar akan zat kita hak bayi itu, dan Allah melihat akan zat kita hak bayi itu. Tapi bukan pada masa dilahirkan. Turun benih di rahim ibu tu, Allah sudah mendengar dan sudah melihat. Sebab benda tu sudah ada. Daripada jadi darah beku, jadi daging seketul, daging pun jadi merupa. Ada dah dalam perut. Allah sudah mendengar, Allah sudah melihat. Tapi hak ada dalam perut ni, Allah adakan baharu. Maka Allah mendengar dan melihat akan hak baharu ada dalam perut tu pun, baharu juga tanjizi hadis. Gitu je lah. Tanjizi hadis. Jadi Allah mendengar, Allah melihat akan zat kita dan sifat kita selepas Allah mengadakan. Hak mengadakan tu ta'alluq qudrah. Allah mendengar dan melihat zat kita ni baharu. Sebab zat kita, sifat kita, Allah adakan baharu. Jadi Allah mendengar dan melihat akan zat dan sifat yang baharu kita ni, Allah mendengar dan melihat baharu tanjizi hadis. Bilakah Allah boleh mendengar dan melihat akan kita? Bilakah Allah boleh? Boleh ni boleh. Mendengar melihat tidaklah, sebab belum lagi diadakan. Cuma bilakah Allah yang bersifat dengan samuk, sifat samuk di zat Allah sedia kala. Allah bersifat dengan sifat basar di zat Allah sedia kala. Bilakah Allah yang bersifat dengan sifat samuk, bilakah Allah yang bersifat dengan sifat basar boleh melihat zat kita? Boleh tu sedia kala suluhi qadim. Boleh sahajalah. Dah, Allah sudah bersifat dengan sifat samuk sedia kala. Allah bersifat dengan sifat basar sedia kala. Jadi Allah boleh mendengar, boleh melihat akan makhluk yang belum lagi diadakan ni. Allah boleh mendengar melihat sedia kala lah. Allah mendengar dan melihat sungguh akan makhluk Allah selepas Allah buat. Jadi Allah buat makhluk ni, kemudian baharu Allah mendengar dan melihat akan makhluk yang baharu ni. Mendengar melihat baharu jugalah tanjizi hadis. Tapi bilakah Allah boleh mendengar melihat akan makhluk Allah ni? Boleh mendengar, boleh melihat sedia kala suluhi qadim. Boleh saja. Boleh, bukan mendengar, bukan melihat, sebab makhluk belum Allah buat lagi. Allah mendengar dan melihat akan sekalian perkara yang ada. Jadi makhluk sebelum Allah adakan, Allah belum mendengar, Allah belum melihat, tapi boleh. Boleh tu sedia kala. Sebab samuk basar ada di zat Allah sedia kala. Maka boleh mendengar, boleh melihat pun sedia kala suluhi qadim. Gitu je lah. Mendengar, melihat sungguh akan kita ni, makhluk ni akan kita selepas Allah menjadikan kita. Bila Allah menjadikan kita, Allah mendengar dan melihat akan zat dan sifat kita. Allah mengadakan kita tu baharu, Allah mendengar dan melihat akan zat kita pun baharu juga tanjizi hadis. Allah mendengar melihat akan zat kita ni baharu. Bilakah Allah boleh mendengar dan melihat akan zat kita? Boleh mendengar, boleh melihat akan zat kita ni sedia kala suluhi qadim. Yang Allah mendengar dan melihat sedia kala akan zat Allah yang disedia kala, akan sifat Allah yang disedia kala, barulah Allah mendengar dan melihat sedia kala tanjizi qadim. Mana?
Habis geng dah tu. Habis geng dah. Nak kena susung ayat satu. Kalau nak sebut samuk dengan basar tu kena mikir takut basar dan samuk tukar pula kan. Tak ada salah tukar. Tapi orang dengar warna ustaz ni samuk dan basar sikit kejap basar dan samuk. Belik orang dengar. Nak sebut tu pun kena fikir dah. Takut salah disebut basar dan samuk. Boleh je basar dan samuk. Tapi kena susung ikut kitab lah. Sifat yang ke-11 samuk. Sifat yang ke-12 basar. Kena susung samuk basar. Samuk basar. Tapi pegangan memang gitulah. Allah mendengar dan melihat kita. Bila? Kita ada. Allah mendengar dan melihat akan zat Allah Ta'ala sendiri. Bila? Sedia kala. Bila Allah boleh mendengar dan melihat akan zat kita? Boleh tu sedia kala lah. Moga sifat sama Allah, sifat basar Allah sedia kala. Tapi sedia kala mendengar dan melihat akan zat kita. Tak lagi sebab kita belum ada. Tapi kalau mengetahui, mengetahui tu lain. Kita sebelum diadakan, Allah tahu dah. Hak tahu ni sedia kala lah. Hak tahu ni. Hak mendengar dan melihat akan zat kita selepas daripada ni zat kita diadakan oleh Allah. Itu 3 ta'alluq bagi sifat sama' dan basar, tanjizi qadim, suluhi qadim, tanjizi hadis. Dia mengaji gapa-gapa ni nak lepas hak takok mula-mula tu. Nak lepas hak takok mula-mula tu. Hak mula-mula tu. Dan lepas hak mula-mula tu, ngaji kitab ke, ngaji Quran ke, insya-Allah. Dia akan istiqamah. Tapi nak lepas takok mula-mula tu, lah gelar dululah. Pada gelar. Buah gelar tu lah, kepala sawit. Gelar. Dia ngaji Quran, hak mula-mula tu memanglah mula-mula dah kita ngaji tua ni. Memanglah kerah lidah segala-gala, malulah. Ni tunggu pula pegang sungguh. Apa pegang sungguh? Kamu cakap angin sangat apa? Pegang sungguh lah. Hak tu hak mula-mula tu lah. Tak mari dah lah, tak mari dah. Cuba juga, cuba. Dia kata tak ada bakat. Tak ada bakat? Tak ada bakat, dia kata. Akhirnya berhenti. Ya macam mana orang boleh mengaji tu? Dia lepas dah, dia lepas takut mula-mula tu. Mana dia nampak dah, tidak berhenti ngaji tu. Tapi orang hok istiqamah ngaji ni, dia bawa kawan dia. Hok dia bawa kawan dia, mana ramai hok lekat dengan hok gelar. Ramai hok gelar lah. Ramai hok gelar. Tu pun dia kata, dia ambil dah tu. Dia ambil jatuh istimewanya. Lama-lama sekali, minta maaf minggu ni. Minggu depan ada konon minggu depan dah tak pergi dah benarnya. Ada minggu ni. Mai minggu depan, Allah minggu depan ada pula minggu ni. Dah benar dah tu. Dah benar dah tu. Padahal sebab apa dia payah, malu lagi, payah lagi. Dah mungkin dia dah kerah. Tapi orang hak lekat tu dia dah kerah juga. Tapi dia lepas dah hak mula-mula. Kita ngaji kitab kita juga nak pergi lepas hak mula-mula tu. Lepas tu kadang-kadang orang mengaji ni 2-3 kali lekong. Mari mengaji, tak nampak, tembok. Lama mari pula, tak nampak, tembok. Dan ni sungguh ni cerita dia juga. Ustaz, saya sebelum lekat tu dia kata 2-3 kali juga saya mari, lepas tu saya tak jadi. Bukan tak jadi saja dia kata. Saya kata pula ke ustaz, minta maaf banyak dia kata. Dia kata pula, apa ustaz ni mengajar, payah nak faham. Dia kata. Dia kata pula, lepas tu minta maaf. Tak apalah waktunya. Dia tak mau ngaji. Lepas tu dia mari pula. Dia nak kena ngaji juga ni. Dia mari pula. 2-3 kali baru jadi lekat. Sebab mula-mula buat apa tak ada asah. Payahlah. Yalah kadang-kadang mengajar ni, orang mengajar pun cakap laju ke. Kadang-kadang orang mengajar ni guna ayat-ayat hak kitab. Sebut ta'alluq. Kadang-kadang kita tak sebut dah apa mana ta'alluq. Kalau orang baru mari, ta'alluq apa benda pula ni? Ke ta'alluq Jepun, ta'alluq tanah Melayu? Apa ni dah dia? Dia ingat cerita Jepun, ta'alluq tanah Melayu, mana tahu. Dah masa mengajar kadang-kadang, dah ingat dah. Nak hurah balik ta'alluq ni mana apa. Sebab tu hurah tiap-tiap minggu dah, berpuluh, beratus kali dah. Jadi satu masa tu dah hurah. Kawan tu baru mari sekali tu.
Maduk takluk seluhi tanjizi. Pening kawan tu. Mula-mula mari. Begitulah biasa sebab kita mengaji ni berkitab satu gitulah. Jadi kalau mari tengah tu adalah payah di sikit. Tu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala lah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat asbab, usaha belajar, tawakul, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan wi cepat faham, wajib bersyukur. Bukan barang kita, milik Allah. Kalau Tuhan uji dengan lambat faham, sabarlah dulu, reda. Yang penting kita ngaji tu, ngaji hak asas-asas, fardu ain. Kalau fardu kifayah pun, fardu kifayah dan kitab faridah ni, hak tak payah manalah. Kalau kita ngaji kitab-kitab tauhid sifat 20, hak lebih besar, lagilah dalam pembicaraan dia. Ni walaupun fardu kifayah dan kitab faridatul faraid ni, fardu kifayah hak tak payah mana. Mana kalau Tuhan wi lambat sikit faham, sabar. Tuhan wi cepat faham, wajib bersyukur. Cuma kita wajib buat asbab, belajar molek, letak niat molek. Dan mustahil lawang sama iaitu tuli dan lawang basar iaitu buta. Wallahu a'lam.